Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama Ustazah Farida di dalam kelas hadis. Apa khabar murid-murid Ustazah semuanya? Ustazah berharap dan berdoa agar semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum kita mulakan kelas, mari bersama-sama kita membaca doa mula belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semua orang dah bersedia? Jom kita mulakan pelajaran. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Hakikat Kekayaan. Hadis ini direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Ustazah akan bacakan. Murid-murid dengarkan baik-baik, kemudian boleh ikut bersama-sama. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kita ulang sekali lagi ya, jom. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Jom sekali lagi kita ulang. Kali ini kita akan baca dengan maknanya sekali. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan kerana banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kerana kayanya jiwa. Murid-murid, di dalam dunia ini biasanya kaya atau miskin dilihat dari berapa banyak harta yang seseorang itu ada. Kalau seseorang itu ada rumah yang besar, kereta yang bagus, duit yang banyak dan kemewahan-kemewahan yang lain, dia akan disebut sebagai orang kaya. Tapi kalau keadaan rumahnya dhaif, duitnya tidak banyak dan kekurangan-kekurangan yang lain, biasa orang-orang begini disebut sebagai orang miskin. Tapi murid-murid, benarkah hakikat kaya dan miskin seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi di dalam hadis ini, Nabi terangkan bahawa yang dinamakan kaya ialah apabila seseorang itu kaya jiwanya atau kaya hatinya, tak kira berapa banyak harta yang seseorang itu ada. Siapakah orang yang kaya jiwa? Ya, orang yang kaya hatinya. Jadi, orang-orang ini ialah orang yang tidak tamak menambah yang bukan keperluan. Orang ini juga selalu qanaah, yakni merasa puas dengan rezeki yang Allah beri dan tidak meminta-minta untuk menambah hartanya. Ringkasnya, orang yang jiwa atau hatinya kaya ialah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang miskin jiwa dan hati pula ialah orang yang selalu tidak qanaah atau merasa puas dengan apa yang mereka ada. Mereka akan berusaha menambah harta dengan apa cara sekalipun, secara halal maupun secara haram. Dan mereka juga akan amat sedih jika tidak mendapat apa yang dikehendaki. Soalannya, tidak bolehkah kita kaya harta? Jawapannya, boleh. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya tidak apa-apa kaya bagi orang yang bertakwa, tetapi sihat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan rasa bahagia adalah sebahagian dari kenikmatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Tahukah murid-murid? Pada zaman Nabi pun ada ramai sahabat yang kaya raya. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an,
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dan Zubair bin Awam radhiyallahu an, dan ramai lagi sebenarnya para sahabat Nabi yang merupakan orang-orang kaya. Para sahabat ini menggunakan kekayaan mereka untuk mendapatkan syurga dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak ataupun memerdekakan hamba, dan ada juga sebahagian mereka yang melengkapkan persediaan untuk jihad fi sabilillah dan lain-lain. Mereka tidak bermewah-mewah ataupun menunjukkan kekayaannya dan tidak bersikap sombong. Mereka juga tidak tamak mengumpul harta. Pengajarannya murid-murid, yang pertama, orang kaya yang sebenar adalah orang yang selalu bersyukur. Yang kedua, orang yang hatinya miskin rasa syukur adalah orang miskin yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, harta yang banyak atau sedikit bukan jaminan kebahagiaan seseorang. Pilih jawapan yang betul. Jadi ada soalan yang mesti murid-murid jawab. Soalan pertama, orang kaya yang sebenar adalah orang yang... Sila perhatikan pilihan jawapan yang ada. Kemudian soalan kedua, jaminan kebahagiaan hidup ialah... Ada 4 pilihan jawapan di situ, jadi murid-murid sila perhatikan baik-baik. Kemudian pilih jawapan yang betul, tuliskan nama dan jawapan di dalam ruangan komen di bawah. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Ustazah berdoa agar kita dapat memahami, menghayati dan mengamalkan pelajaran kita pada hari ini supaya hidup kita diberkati. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.